Ini kita untuk sesi ceramah komuniti pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang bersama dengan kita. Sebelum kita mulakan sesi ceramah kita pada hari ini, saya ingin minta bantuan anda untuk like dan share sesi kita pada hari ini untuk menjemput rakan-rakan anda untuk turut serta dengan sesi ini. Jadi, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan sepanjang sesi ini dilangsungkan, anda boleh. Saya ingin memperkenalkan buku-buku yang kita ada di perpustakaan yang boleh menjadi sumber anda, okey? Jadi, untuk topik perubatan, kita ada banyak buku-buku di pustaka. Ada yang dalam kategori rujukan dan ada juga dalam kategori yang terbuka di mana anda boleh pinjam bawa balik ke rumah. Okey. Jadi contoh yang ada di tangan saya sekarang ialah Oxford Handbook of Dialysis. Jadi ini buku berkaitan dengan dialisis, dan ini juga saya ada buku berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu buah pinggang, kidney lah. Okey. Dan sekiranya anda berminat untuk merujuk buku ini, boleh berkunjung ke pustaka sebab buku ini adalah koleksi rujukan. Jangan risau, selain daripada tu kita ada banyak lagi buku kategori perubatan yang anda boleh pinjam ke rumah. Jadi dengan menggunakan book based service kami akan menghantarkan buku tersebut ke rumah anda bagi pengguna yang berada di sekitar Miri ataupun Kuching. Jadi bagaimana caranya? Ialah anda boleh mencari tajuk buku tersebut menggunakan angka 1 apps ataupun OPEC Pustaka. Okey? Hantarkan tajuk buku tersebut ke nombor WhatsApp ni, okey? Dan kita akan menghantarkan buku tersebut ke rumah anda. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita ingin menjemput Dr. Pravini, pakar perubatan klinikal daripada Jabatan Perubatan Dalaman dan Nefrologi Hospital Miri untuk berkongsi topik yang akan beliau kongsikan pada kita hari ini, iaitu berkaitan dengan penyakit buah pinggang. Dipersilakan doktor. Okay, good morning everyone. I'm Dr. Pravini from Hospital Miri, and I'll be talking about chronic kidney disease ataupun penyakit buah pinggang kronik. Di Malaysia, ramai penduduk didiagnos menghadapi penyakit buah pinggang kronik setiap hari. Seperti dalam carta ini kita nampak every year dari 2006 di mana 3,000 lebih pasien didiagnos untuk menghadapi penyakit buah pinggang, dan di 2015 pula seramai 7,000 pasien menghadapi penyakit buah pinggang ini. Ini adalah pesakit yang baru setiap tahun, bukan pesakit yang sedia ada. Jadi, setiap tahun kita mendiagnos pasien mempunyai penyakit buah pinggang yang memerlukan dialisis semakin ramai setiap tahun. Dan apa yang paling menakutkan ialah golongan yang paling ramai yang menghidapi penyakit ini adalah golongan yang bekerja, iaitu pesakit yang berumur daripada 20 hingga 50 tahun. Risiko kegagalan buah pinggang ini dia bertambah dengan pertambahan umur. Jadi semakin kita berumur, semakin tinggi risiko kita untuk menghadapi penyakit buah pinggang. Perkara-perkara lain yang turut menyumbang kepada penyakit buah pinggang adalah obesiti, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, keturunan dan sebagainya. Jadi apabila kita bercakap tentang buah pinggang, apa sebenarnya buah pinggang? Jadi buah pinggang adalah satu organ dalaman di badan kita yang terletak di bawah hati. Jadi ini peparu, jantung, dan ini buah pinggang. Dan fungsi dia adalah untuk mencuci atau menapis darah. Jadi darah yang kotor akan masuk ke dalam, ditapis, dan darah bersih akan keluar, dan penapisan ini akan sebagai air kencing. Jadi apa yang ditapis? Bahan-bahan yang ditapis adalah sisa-sisa toksik seperti urea dan garam yang berlebihan serta air yang berlebihan. Jadi semua sisa-sisa ini akan dibuang melalui air kencing. Jadi perumpamaan dia adalah seperti filter kita di rumah, di mana kita filterkan air
air pipe difilter dan keluarkan air yang bersih. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penyakit buah pinggang kronik ataupun chronic kidney disease? Jadi penyakit ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan dan berlaku pada jangka masa yang lebih daripada 3 bulan. Jadi maksudnya kalau kurang daripada 3 bulan dan kerosakan buah pinggang itu telah dipulihkan, bermaksud itu bukan dikategorikan sebagai penyakit kronik. Keabnormalan ini akan memberi kesan terhadap yang seperti saya cakap tadi, fungsi buah pinggang adalah untuk menapis air dan garam dan sisa toksik. Jadi bila berlaku kerosakan kepada buah pinggang, apa yang berlaku adalah sisa toksik dalam badan bertambah jadi lebih banyak, air jadi lebih banyak dan juga garam-garam. Penyakit ini boleh dikategorikan kepada 5 tahap, di mana tahap 5 adalah yang paling teruk sekali, paling parah dan kemungkinan besar memerlukan rawatan dialisis. Tahap pertama dan kedua adalah tahap yang paling minimum lah. Okey. Berita yang tidak bagus adalah kebanyakan orang yang mempunyai kerosakan buah pinggang, terutama sekali yang tahap pertama, kedua dan ketiga, kebanyakan tidak mempunyai apa-apa gejala atau simptom langsung. Jadi mereka mungkin rasa sihat dan tidak mendapatkan pemeriksaan di klinik. Jadi bila menjadi semakin teruk, mencapai tahap keempat, kelima, pesakit mungkin menunjukkan gejala-gejala seperti loya, muntah, kurang selera makan, ataupun bengkak kaki, susah untuk bernafas sebab terlampau banyak air di dalam peparu, serta gangguan tidur pada waktu malam. Jadi di Malaysia, penyebab utama penyakit buah pinggang kronik ini adalah kencing manis dan darah tinggi, serta ada setengah orang yang mempunyai sejarah keluarga yang ada penyakit buah pinggang. Penggunaan secara berterusan ubat tahan sakit, serta penyakit-penyakit lain seperti gout dan juga batu di buah pinggang. Jadi yang seperti yang saya cakap tadi, penyebab utama untuk kegagalan buah pinggang di Malaysia adalah penyakit kencing manis. Di sini nombor 3. Okey, seramai 60% adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis dan dalam 18% adalah darah tinggi. Dan sebab-sebab lain adalah peratusan yang kecil sahaja. Jadi disebabkan penyakit buah pinggang ini, kebanyakan orang tidak ada simptom-simptom. Dia bukan seperti penyakit jantung di mana pesakit akan ada serangan jantung dan akan datang ke hospital. Tapi kebanyakan orang yang menghidapi penyakit buah pinggang tidak akan menunjukkan sebarang simptom sehingga 70% daripada fungsi buah pinggang telah hilang. Jadi disebabkan kebanyakan pesakit tidak menunjukkan gejala, adalah sangat penting untuk pergi buat pemeriksaan yang teratur. Lebih-lebihnya kalau kita mempunyai penyakit buah pinggang, penyakit kencing manis ataupun penyakit darah tinggi, sekurang-kurangnya memerlukan pemeriksaan buah pinggang melalui ujian darah dan ujian kencing sekali setahun sekurang-kurangnya. Jadi yang seperti yang saya cakapkan tadi, yang saya tekankan tadi, sangat penting untuk pergi pemeriksaan yang teratur di mana-mana klinik ataupun swasta ataupun kerajaan atau di hospital, serta sangat-sangat penting untuk mengawal berat badan, tekanan darah dan paras gula di dalam badan. Sesuatu perkara yang sangat penting lagi adalah untuk mengurangkan atau lebih bagus kalau berhenti merokok. Jadi untuk mereka yang sudah ada penyakit buah pinggang ini, yang sudah mencapai tahap yang parah iaitu tahap kelima,
kemungkinan besar doktor akan mensyorkan untuk rawatan dialisis. Jadi rawatan dialisis ini bertujuan untuk mengambil alih fungsi buah pinggang dan mengeluarkan bahan-bahan toksik dan air yang berlebihan dari dalam badan. Terdapat dua jenis rawatan dialisis, iaitu peritoneal dialisis dan hemodialisis. Jadi ini adalah contoh hemodialisis di mana akan ada satu pembedahan kecil yang dijalankan ke atas salur darah jadi pembedahan kecil ini dikenali sebagai AVF, dan tempat ini akan digunakan untuk sebagai tempat portal untuk mencuci darah. Jadi ini adalah mesin dialisis di mana darah yang kotor akan masuk ke mesin ini, ditapis, dan darah yang bersih akan masuk semula ke dalam badan. Keseluruhan proses ini akan mengambil masa dalam 4 jam setiap kali dialisis, dan setiap pesakit memerlukan 3 kali seminggu dialisis. Jadi pada pesakit yang tidak sempat untuk membuat operation pada tangan, akan dicucuk dekat leher tube yang sementara ini yang kita panggil dialysis catheter. Jadi darah yang kotor akan dikeluarkan, ditapis dalam mesin yang sama tadi, dan darah yang bersih akan masuk kembali. Jadi ini adalah contoh cara dialisis yang kedua, iaitu peritoneal dialisis, di mana dialisis dilakukan di dalam perut. Jadi cecair akan dimasukkan ke dalam perut, dan kita menggunakan permukaan perut sebagai dialisis, tempat dialisis, dan bahan-bahan toksik dan air berlebihan akan dikeluarkan melalui perut juga. Okey, jadi ini adalah air yang akan dimasukkan ke dalam rongga perut. Seterusnya, selepas pencucian berlaku, darah yang kotor akan keluar kembali. Air yang kotor, Jadi ini adalah peritoneal dialysis. Ini juga memerlukan operation di mana tube ini akan dimasukkan ke dalam perut. Okey. Jadi untuk tahap keempat, kelima dan semakin parah, pesakit itu akan disyorkan untuk menjalani dialisis. Tetapi kepada pesakit yang tidak mempunyai penyakit buah pinggang, contohnya pesakit kencing manis yang mempunyai fungsi buah pinggang yang normal, ataupun fungsi buah pinggang yang terjejas sedikit pada tahap 2 atau 3 yang tidak memerlukan dialisis, kita syorkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti pencegahan penyakit buah pinggang supaya tidak melarat sehingga memerlukan dialisis. Jadi yang pertama adalah untuk mereka yang tidak mempunyai penyakit buah pinggang, jadi amalkan pemakanan yang seimbang dan sihat, seperti makanan yang kurang gula, kurang garam, pemakanan yang sihat, banyakkan buah dan sayur-sayuran. Tetapi kalau mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, mereka memerlukan pemakanan yang khusus. Maksudnya pemakanan yang kita panggil renal diet. Jadi pemakanan yang khusus ini adalah untuk mencegah daripada garam-garam yang berbahaya berkumpul di dalam badan. Jadi makanan yang perlu dielakkan adalah makanan yang tinggi potasium seperti durian, dabai, pisang, petai, langsat, rambutan. So kebanyakan buah-buahan tempatan mengandungi banyak potasium. Jadi buah-buahan ini semua patut dielakkan dalam pesakit yang mempunyai penyakit buah pinggang. Benda-benda lain yang mempunyai garam yang tinggi seperti sos cili, sos tomato, ajinomoto, garam yang biasa pun perlu dikurangkan juga, serta barang-barang yang mengandungi coklat seperti hot chocolate, Milo, semua itu perlu dielakkan dalam pesakit yang mempunyai penyakit buah pinggang. Okey.
sayur-sayuran seperti petai juga perlu dielakkan sebab mengandungi banyak potasium. Jadi bila garam potasium dan terkumpul dalam badan dengan kadar yang sangat tinggi, boleh menyebabkan gangguan jantung dan memberhentikan jantung. Jadi sebab itu pada pesakit yang mempunyai penyakit buah pinggang, kita akan mengawal dengan ketat apa yang mereka makan. Dan makanan yang mengandungi fosfat yang tinggi seperti yang saya cakap tadi, Ajinomoto, sos cili, sos tomato, kicap, yang itu semua boleh menyebabkan masalah kepada tulang pesakit tersebut, menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Jadi kita juga syorkan supaya melakukan aktiviti fizikal secara tetap, sekurang-kurangnya 30 minit setiap sesi 5 kali seminggu. Okey, jadi ini terpulang kepada pesakit. Ada setengah pesakit yang boleh berlari, berjoging, ada setengah pesakit hanya boleh berjalan. Jadi tidak perlu paksa diri sampai berjoging-joging, lari maraton semua, nanti boleh menyebabkan sakit yang lain pula. Jadi kita buat apa yang sesuai untuk badan pesakit masing-masing. Satu lagi yang paling penting adalah untuk berhenti merokok. Rokok boleh menyebabkan salur darah keras dan memberi kesan kepada buah pinggang dan merosakkan lagi buah pinggang serta organ lain seperti jantung, boleh menyebabkan stroke dan sebagainya. Adalah penting untuk mengawal paras tekanan darah juga, sebab bila tekanan darah yang tinggi boleh melukakan sel-sel dalam buah pinggang dan juga menyebabkan kerosakan pada organ lain seperti berlaku stroke berdarah. Dan juga yang paling penting adalah paras gula dikawal dengan baik. Seperti yang saya bagi tahu tadi, 60% daripada pesakit yang menghadapi penyakit buah pinggang kronik adalah pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis. Jadi kita perlu kawal penyakit kencing manis ini dari awal supaya dia tidak menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Jadi bila kita mempunyai banyak langkah-langkah pencegahan buah pinggang, adalah baik kalau kita dapat mematuhi ini semua untuk mencegah daripada penyakit buah pinggang berlaku. Sebab kalau sudah mencapai tahap kelima, penyakit buah pinggang yang memerlukan dialisis, kita tidak dapat pulihkan buah pinggang sudah dan memerlukan dialisis sepanjang umur. Jadi maksudnya 3 kali seminggu, 4 jam setiap sesi seumur hidup. Jadi maksudnya bila kamu memulakan dialisis dari umur 40 dan jangka hayat mungkin 70-80 tahun, jadi kamu ada 30 tahun untuk menjalani dialisis ini yang akan menyebabkan kamu kurang peluang pekerjaan dan juga penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit tulang dan penyakit stroke juga. Ada juga pesakit yang disyorkan untuk melalui pemindahan buah pinggang, terutamanya pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit keturunan serta pesakit yang muda. Jadi ada dua cara untuk melakukan pemindahan buah pinggang. Satu adalah melalui senarai daripada kerajaan dan tapi yang itu perlu menunggu giliran. Satu lagi adalah melalui ahli keluarga yang menjadi penderma buah pinggang tersebut. Jadi bukan senang untuk melakukan untuk menjadi penderma buah pinggang sebab ada banyak tes-tes darah dan tes-tes kencing yang perlu dilakukan untuk memastikan buah pinggang serta pesakit yang menderma buah pinggang itu betul-betul sihat. Jadi selepas itu disyorkan, baru kita akan buat pemindahan buah pinggang untuk pesakit-pesakit tersebut. Dan bilangan pesakit yang menerima pemindahan buah pinggang adalah sangat terhad disebabkan oleh bilangan penderma buah pinggang yang sedia ada. Jadi kebanyakan pesakit akan melalui rawatan dialisis yang seperti saya beritahu tadi. Jadi kesimpulannya adalah penyakit buah pinggang kronik ini adalah satu penyakit yang mempunyai beban yang besar terhadap dan juga pesakit serta dari segi kewangan. Jadi adalah lebih baik kalau kita dapat mencegah
penyakit buah pinggang ini daripada berlaku ataupun daripada melarat hingga tahap yang parah yang memerlukan dialisis. Jadi sebelum kita perlukan dialisis adalah sangat penting untuk mencegah penyakit buah pinggang ini daripada berlaku. Jadi ini adalah take home message daripada saya, di mana kita perlu mencegah. Pencegahan adalah lagi baik daripada mengubati penyakit itu. Okey, sekian, terima kasih. Okay, so it's a good question. A lot of my patients ask this question. One is for those who are healthy, they want to eat supplement so that they don't get kidney problem. Jadi sebenarnya dia tidak ada apa-apa suplemen yang boleh mencegah penyakit buah pinggang. Jadi yang seperti saya cakap tadi, yang untuk mencegah buah pinggang adalah untuk mengawal paras gula, tekanan darah dan pemakanan yang seimbang, lakukan aktiviti fizikal yang appropriate, macam tu sajalah. Dia tidak ada suplemen yang boleh mencegah penyakit buah pinggang. Tetapi ada setengah suplemen yang sebenarnya boleh melaratkan lagi penyakit buah pinggang. Contohnya, minggu lepas saya ada terima seorang patient di klinik saya, di mana dia mempunyai penyakit buah pinggang tahap ketiga. Jadi dalam masa 3 bulan sahaja, penyakit dia dari tahap ketiga menjadi tahap kelima. Bila kita investigate, baru kita dapat tahu yang dia selepas mendapat penyakit buah pinggang ini, atas nasihat saudara dia pergi mengambil teh untuk detox badan dia supaya memulihkan buah pinggangnya lah. Jadi teh ini yang menyebabkan lagi kerosakan pada buah pinggang dia. Jadi kita kena berhati-hati sebab ada banyak produk di pasaran yang mempunyai overclaim. Maksudnya produk-produk ini diluluskan oleh KKM untuk sebagai suplemen, tapi dia orang claim yang boleh mengubati penyakit jantung lah, penyakit sakit pinggang lah dan sebagainya. Jadi ini semua kita kena berhati-hati. Jadi kalau kita mempunyai satu suplemen, kita rasa was-was, sila tanya doktor. Di mana-mana klinik kesihatan pun boleh bawa produk tersebut untuk tanya doktor sama ada boleh makan ke tidak produk tersebut. Ada setengah orang yang mungkin dia sakit lutut, sakit pinggang, sakit badan, jadi dia mau ambil suplemen untuk tenaga dia. Ada orang yang ambil suplemen macam ni tetapi end up having problem dengan liver, dengan kidney, kerosakan buah pinggang, kerosakan hati semua. Jadi suplemen ini adalah sangat-sangat penting untuk kita tahu apa yang kita makan, apa yang side effect yang boleh berlaku lah. Bukan semua suplemen yang boleh makan. Setakat vitamin biasa macam vitamin C shouldn't be a problem lah. Tapi yang suplemen yang lain macam tea lah, brand jenama-jenama lain semua kena be careful sebab kita tak tahu apa ramuan dia. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya doktor lah. Okay, second question. Apakah ujian yang akan dilakukan ke atas pesakit yang datang untuk cek buah pinggang? Okey. Ada beberapa jenis test. Jadi test yang paling basic adalah test darah, yang kita panggil renal profile. Dia akan tengok fungsi buah pinggang serta bahan kotor dalam badan, dan juga test kencing untuk tengok sama ada kencing kita ada kebocoran protein ataupun kebocoran darah. Ini test yang paling basic lah, yang boleh dilakukan di semua poliklinik, klinik kesihatan di Sarawak. Jadi kalau ada apa-apa masalah dalam test darah dan test kencing ini, pesakit akan di-refer ke hospital, dan seterusnya kita akan buat test yang selanjutnya seperti scan buah pinggang untuk tahu sama ada batu ke, ada ketumbuhan ke, ataupun ini adalah disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi. Jadi test yang basic adalah test darah dengan kencing dulu, dan followed by scan lah, ultrasound scan of the kidneys. Dan kalau ada masalah yang lagi complicated, mungkin pakar buah pinggang akan syorkan untuk ambil isi dari buah pinggang yang kita panggil renal biopsy. Tapi bukan untuk semua patient, untuk patient yang mempunyai penyakit yang khusus seperti lupus macam tu lah, nephrotic syndrome macam tu. Bukan penyakit yang sakit buah pinggang yang disebabkan oleh kencing manis darah tinggi. Third question.
Okey. Kelayakan pertama untuk menjadi penderma organ adalah penderma perlu sihat 100%. Jadi walaupun sebab aim kita orang adalah kalau penderma menderma organ, penderma pula tidak boleh jadi pesakit. Okey, nanti jadi terbalik pula. Dia yang sihat, dia menderma, dia jadi pesakit. Jadi kita tak mau yang itu jadi. So penderma mesti sihat 100%. Jadi kalau ada banyak kes yang mana anak dia ada penyakit buah pinggang, mak dia atau bapa mau menjadi penderma tapi mak bapa ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Jadi ini semua dia orang tidak dapat menderma lah. Jadi memang akan test dulu penderma. Kita akan test darah, kita akan test kencing, kita akan scan buah pinggang. Semua ini kalau perfect 100% baru boleh jadi penderma. Okey, kalau walaupun silap sikit, walaupun kurang sikit pun memang tidak dapat jadi penderma lah, sebab kita tidak mau at the end of the day penderma yang menderita. Okey? Okay, fourth question. Apakah beza antara dua jenis dialysis treatment? Okey. Kita ada dua jenis, yang satu cuci darah, hemodialysis, dan satu lagi cuci air, iaitu peritoneal dialysis. Cara kita memilih patient adalah berdasarkan pesakit-pesakit lah. For example, kalau seorang pesakit pernah menjalani pembedahan perut, maksudnya bila dia muda-muda dulu pernah operate perut, kemungkinan besar kita tidak akan buat yang dialisis perut lah, sebab takut mungkin ada apa-apa yang di dalam perut yang tidak normal. Jadi yang itu boleh menyebabkan problem waktu cuci perut. Ataupun mempunyai penyakit kencing manis yang tidak terkawal. Jadi kalau cuci perut, sebab air yang digunakan itu mempunyai sedikit glukos, boleh menyebabkan gula tinggi. Jadi pesakit yang paras gula tidak dikawal elok, memang kita tidak syorkan cuci air. Dan kalau pesakit yang mempunyai masalah mata, di mana mata dia orang tidak nampak betul-betul, memang kita tidak syorkan cuci air, sebab cuci air perlu buat sendiri, perlu sambungkan tube dengan sendiri. Jadi kalau tidak nampak nanti boleh sambung tidak elok dan boleh menyebabkan jangkitan kuman dekat perut. Okey, jadi penting juga di dalam rumah tersebut ada elektrik, ada air yang bersih, ada bilik yang khusus untuk buat benda ni, sebab yang ini perlu betul-betul bersih. Kalau tidak nanti akan jadi jangkitan kuman dekat perut. Okey, ada setengah orang dia mau buat ini tapi dia ada anjing, kucing semua berkeliaran dalam rumah, memang tidak dapat buat sebab benda tu semua kotor. Okey, jadi tapi apa yang bagus untuk yang cuci air ini adalah sebab dia buat sendiri, jadi boleh buat di rumah. Dan dia boleh bawa benda tu pergi mana-mana. Jadi boleh pergi travel, boleh pergi kerja. Jadi dia sangat fleksibel. Dan kawalan diet dan kawalan air pun tidak ketat lah untuk cuci air, sebab you cuci sendiri 4 kali sehari dekat rumah. Jadi untuk pesakit yang muda, yang bekerja, kita syorkan cuci air lah. Okey, yang cuci darah ni adalah orang yang pernah operate perut sebelum ni, ataupun orang yang tidak dapat melakukan cuci air ni dengan sendiri, tak ada orang untuk tolong di rumah. Dan pesakit-pesakit lain dia akan dimasukkan dalam golongan hemodialysis inilah. Jadi kebanyakan dalam around 70% adalah hemodialysis lah yang cuci darah. Yang 30% lagi cuci air. Sebab dia banyak kriteria yang sendiri punya lah. Okay, last question. Boleh jadi penyakit keturunan tak? Penyakit buah pinggang boleh disebabkan oleh penyakit keturunan seperti penyakit polycystic kidney disease, di mana ada tumbuh bisul-bisul dalam buah pinggang. Yang itu adalah penyakit keturunan. Ada penyakit-penyakit lain yang mungkin jadi keturunan adalah penyakit lupus. Semua mungkin ada orang lain dalam keturunan tersebut yang ada penyakit itu. Tapi golongan ini yang menghidapi penyakit buah pinggang kronik disebabkan oleh penyakit keturunan adalah sangat kecil. Dia less than 20% yang ada penyakit inilah. Kemungkinan peratusan besar adalah dos yang ada kencing manis dan darah tinggi.
ucapkan kepada Dr. Pravini di atas sesi ceramah yang beliau kongsikan kepada kita tadi. Jadi kepada para penonton di luar sana, sekiranya anda terlepas sesi kita dari awal tadi, tak apa, selepas ini sesi ini anda boleh replay lagi, boleh watch semula, boleh tonton semula daripada rumah. Dan jadi sampai sini saja untuk sesi ceramah komuniti kita, dan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jumpa lagi.